Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih semua wakil-wakil media. Jadi pada hari ini sebenarnya adalah pelancaran peringkat negeri, isu yang berkaitan dengan keadaan di Palestin sekarang ini, terutama di Gaza. Jadi kami telah dapat kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Perak untuk mengadakan majlis ini, menerangkan kepada wakil-wakil masjid. Saya tidak tahu berapa wakil masjid yang hadir, tapi saya kira jemputan telah dibuat di seluruh Perak. Dan kami sedang cuba untuk mendapatkan keizinan supaya dilancarkan tabung, kita panggil tabung kecemasan ini, dan kita serah kepada kerajaan atau pihak Jabatan Agama untuk menentukan bagaimana nak disampaikan. Tetapi yang pastinya ialah beberapa perkara spesifik yang telah kita putuskan. Pertama ialah kita nak membantu sasaran kita 5,000 keluarga di Gaza itu. Bermula dengan pak makanan dan air minum dulu, 5,000. Dan kerjasama antara MAPIM dengan Yayasan Al-Quds itu akan cuba mencapai angka itulah. Nilainya mungkin anggaran kami sekitar 2 juta ringgit untuk projek ini. Projek yang kedua ialah kita nak menyampaikan bantuan kita kepada petugas-petugas yang bertumpus lumus sekarang ni, yang pihak yang mencari mayat, bawa ke hospital, doktor-doktor dan sebagainya. Mereka itu sangat memerlukan bantuan yang macam-macam lah. Ada alat, ada permintaan yang sampai kepada mereka nak alat memotong batu sebab bongkahan bangunan yang runtuh tu masih ada 1,000 lagi yang tak diketemui. Dijangkakan mungkin ada yang hidup lagi, tapi untuk memotong batu sebenarnya mereka perlu alat. Jadi mereka telah pun menyampaikan kepada saya kalau boleh kita bantu membelikan alat-alat itu, masuk ni pemukul, supaya dapat mereka pecahkan batu dan mereka cari mangsa di bawah. Harga semua projek itu ialah RM250,000. Yang juga kita mengatakan okey, jadi salam. Jadi yang itu dua projek. Jadi projek yang tadi ialah pack makanan untuk kita sasarkan 5,000, walaupun dia kata 1,000, saya sasarkan 5,000. Dan juga ini ialah dia panggil petugas yang sedang bantu yang dalam keadaan sangat-sangat parah. Ada mereka itu pun juga tidak dapat bantuan makan minum. Jadi kita akan bantu yang itu. Nah, kaedahnya yang kita buat ialah dua. Satu, ialah kita pula sudah memesan supaya barang tu diedar sekarang. Apa yang ada di Gaza, kita order siap-siap dan mereka sudah mulai edar. Kaedah yang kedua ialah kita beli di Mesir. Dan bila beli di Mesir, kita akan terpaksa menunggu bila masa boleh nak masuk pintu Rafah itu. Katanya pengumumannya hari ini buka, dan hanya dibenarkan 20 lori saja masuk. Padahal lori itu sangat panjang. Banyak pihak yang sedang menunggu nak masuk. Jadi kalau syarat itu dikena, artinya daripada Malaysia ini untuk bantuan yang kita sedang cuba uruskan mungkin ada di belakang. Jadi nak masuk itu satu hal. Bila sampai di sana nak mengedar satu hal lagi. Lepas tu petugas kita yang duduk dalam. Jadi banyak dia punya cabarannya. Tapi apapun kaedah itu akan kita buat juga. Jadi saya ulang tadi dua kaedah. Satu, membeli barang apa yang ada di Gaza, edarkan sekarang. Yang kedua, apa yang ada di luar, iaitu di Mesir. Makanan, minuman tu, dan kita akan cuba bawa masuk dengan lori. Nah, ada operasi yang sedang berlaku besok, Sabtu dan Ahad ni. Kita ada gudang MAPIM di nama tempat Serina di dekat Bukit Mahkota, ya. Kita ada gudang. Kita akan usaha juga ada benda yang kita akan bawa daripada Malaysia. Kita sedang berunding dengan pihak kerajaan nak menggunakan apa kemudahan yang kita boleh dengan pihak Kementerian Pertahanan untuk bawa barang-barang itu. Jadi packing tu akan bermula besok. Jadi MAPIM telah diberikan tanggungjawab untuk
membuat, mempersiapkan sebahagian daripada bantuan direct daripada Malaysia. Kita tapi agak terhad sebab kosnya akan tinggi yang kita nak ni. Tapi barang lebih banyak kita boleh beri di sini. So kita nak cuba juga. Baik, itu yang telah saya sampaikan. Kita ada menyarankan beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh kerajaan Malaysia ini, dan saya telah senaraikan apa yang kerajaan Malaysia kita rasa sepatut lakukan, dan kita ada nyatakan dalam antaranya ialah Malaysia kena cuba usaha untuk memimpin, mengusulkan supaya OIC melakukan kerja yang konkret betul. Tidak hanya membuat resolusi kemudian itu diam, kecam, diam. Bagaimana seluruh negara OIC boleh digembling untuk koordinat dua perkara. Satu, bantuan kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana nak menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel sekarang. Perundingan kita nak wujudkan. Ada artinya antara Palestin dengan OIC ni macam mana nak selesai. Tapi OIC kena berperanan. Itu kita sarankan sangat-sangat. Yang kedua ialah memilih beberapa negara yang penting. Ya. Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Kuwait, Mesir, Saudi. Ini negara yang penting ni. Saya mencadangkan supaya Malaysia menjadi menemukan negara penting ni untuk kita membuat usaha yang konkret. Ya. Pasal 57 negara, ada negara yang nampak tidak dapat ambil bahagian, tapi yang dalam 5 ke 7 negara ini penting. Dan saya rasa inilah masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memimpin dan koordinat bagaimana kita nak buat. Jadi itu yang kita sarankan. Sebelum saya serah kepada Dr. Sharif, pendirian yang kita ambil pada hari ini ialah satunya peristiwa mereka telah bom hospital itu, hospital Al-Ahli Al-Arabi yang hampir dikata 500 mati. Itu suatu tindakan melebihi kebinatangan lah. Ya, binatang pun tak buat macam tu. Jadi nak sebut kebinatangan pun dah tak sesuai. Ini tak boleh terbayang dan mendapat restu penuh oleh Amerika. Jadi kita mengambil sikap bahawa sekarang ini kempen kita bukan saja terhadap Israel, tetapi kempen kita juga terhadap Amerika. Sebab Amerika nampaknya menjadi pendalang. Jadi apa yang berlaku 2 hari sudah itu, kita mengambil sikap itu, iaitu kempen kita sekarang ini juga mensasarkan Amerika. Yang kedua, hari ini mereka telah serang gereja 6 jam yang lalu. Gereja ini seperti yang Dr. Sharif bincang tadi, ialah gereja yang sangat tua, gereja yang dibina oleh British. Tapi British mengizinkan gereja itu dimusnahkan dengan mensasarkan pelari, orang-orang mencari pelarian di situ. Menunjukkan bahawa Israel ini sudah tidak ada sempadan. Dia kira nak menghancurkan Gaza itu sehabis mungkin. Mereka cuba 2 kaedah. Satu ialah cuba menyerang sehingga mereka keluar lari-lari dan nak wujudkan satu Palestin baru di kawasan Mesir. Sebab orang Gaza ni lari, kononnya di sana, dan Israel mengatakan ini bukan sementara, akan kekal dan tidak ada lagi Palestin. Jadi buat Palestin yang baru. Itu strategi. Nah, apabila orang Gaza membuat keputusan kami mau mati di sini, kami tidak akan keluar. Majoriti tak mau keluar. Adalah yang sikit-sikit keluar, tapi majoriti tak mau keluar. Jadi tak ada pilihan lain. Israel hendak menghapuskan semua. Dia membuat 2 cara membunuh mereka. Satu, sekat air, sekat makanan, sekat ubat. Jadi akan mati sendiri, yang cedera semua. Yang kedua ialah dibom. Jadi agenda ini sangat jelas dan semua bertentang dengan undang-undang antarabangsa. Fourth Geneva Convention, International Humanitarian Law. You check saja ya, semua tu. Tidak ada satu pun yang kita tak boleh dakwa Israel. Semua apa yang dibuat oleh Israel itu bertentangan dengan 3-4 undang-undang antarabangsa. Tetapi nampaknya dunia tak mau ambil tindakan itu. Jadi
kempen yang kita nak buat sekarang ni ialah menggembeling NGO dunia. Itu kerja MAPIM untuk kita buat tekanan ke atas Israel ini melalui boikot habis-habisan, dan juga untuk kita mendesak supaya Israel ini juga dibuat sanction. Ya. Sebab Amerika dia tak boleh berterusan membantu Israel. Dia pun akan habis duit. Dan rakyat Amerika pun akan marah. Sampai bila kita nak bagi duit pada Israel? Jadi Amerika akhirnya nanti akan kurang. Jadi kita akan tekan. Baik. Sedikit lagi, satu lagi yang saya nak tambah tentang apa yang kita hari ni nak buat stand ialah ada tanda-tanda bahawa peperangan dengan Palestin Gaza ni akan berkembang ke front yang lain. Sudah ada sekarang ketegangan semakin meningkat antara Israel dengan Lebanon. Kemudian Israel dengan Syria. Ya, sudah ada, dan juga ketegangan akan juga ada kalau kita lihat dengan Iran. Ada tembakan daripada Yaman. Katanya Amerika telah pintas. Tapi gambarannya ialah peperangan ni nampak real akan berkembang. Dan ini akan menjadi sangat bahaya. Jadi, kami merasakan bahawa Malaysia harus ambil peranan. Bagaimana desakan kita supaya Israel itu dihukum dan tidak berlaku perang dunia. Ya. Tapi sangat tipis harapan itu sebab Amerika memain peranan. Jadi, kami mengambil sikap bahawa satu tindakan segera mesti dibuat untuk Malaysia mengambil peranan supaya kita dapat menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh Israel itu. Give me a quite overview. So if you want anything specific that you want to tell them, we got specific. Yeah, anything. Yes, go ahead. I start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for coming and covering this event. The most important thing I want to share with you is that what is happening now in Gaza is genocide. Genocide, mass killing, mass killing for those who are innocent people, especially in Gaza Strip. Gaza Strip very populated, and it is 2.3 million of population. And when Israel bombed the hospitals and the masjids and mosques and now churches, and they bomb residential without any warning, without any previous telling people to move, this is a crimes and genocide. And the most important thing also to highlight that this genocide is committed by not Israel only, with America and Western countries, those who fuel and arm Israel. Those who arm Israel and give them the green light to do these massacres against the Palestinian people are partners in these crimes. So they should be brought to the court because this is a human rights values. Those the Western countries, especially America, who support Israel, and they reject the resolution and the proposal of resolution from United Security Council to cease fire and to save the souls of the innocent people. This is a crime and war crime, and many lawyers asked the court to bring them for judge and to be accountable on their crimes against the innocent people in Gaza. The humanitarian situation in Gaza is very difficult. Now there is nothing safe in Gaza, even the hospitals, even the worship places, even the bakeries, even the schools. And now the schools in Gaza changed from schools to be shelters for refugees.
the people who are displaced now in Gaza, around 1 million, 1 million are displaced. They don't have any food, any source of electricity, any source of water. The crisis is very big and unimaginable. And we hope the NGOs and people work actively before the governments. Those governments wait the opening of Rafah crossing. This means we will lose more lives before we can reach them. So I hope the fast intervention to prevent this crisis to be bigger in Gaza, and I hope soon Malaysia lead an initiative to bring Israel to the court of war crimes. Thank you. If you want to add anything about our humanitarian project. Okay. Regarding the humanitarian projects, the NGOs all over the world are now campaigning to collect donations. Here in Malaysia, we in Al-Quds Foundation Malaysia, with cooperation with MAPIM and other NGOs, try to channel some food and some very necessary items to those are displaced and those injured in hospitals or in other places. So we have a campaign to collect 2 million ringgit. Alhamdulillah ta'ala, till now we managed to collect around 500,000. If this is from Al-Quds Foundation and sister NGOs, the need is very big, and 2 million ringgit is nothing comparing to the crisis and to the need on the ground. We hope all masajid, all schools, all institutions, all universities here in Malaysia to be part for the humanitarian aid for those displaced and injured and suffering from the Israeli crimes in Gaza. Thank you. Ada soalan? What is the current news about your siblings or your relatives in Gaza? Actually, alhamdulillah, my siblings are safe. The problem, I lost a lot of my relatives in different areas of Gaza, and we couldn't, my siblings, my sister couldn't attend any funeral of my relatives, because now people bury their relatives and their beloved alone. And I watched some videos came from Gaza, a guy who take his father body in his own car and going to bury him alone. And we watched video how they dig a mass grave for around 100 bodies, and we saw a mother carrying her beloved son body with coffin and looking for someone to take care. And I watched a very, very heart-touchable videos that reflect the crisis and how the situation is very dangerous and difficult. We believe this crime is committed by Israel and all partners, and we hope we focus on all partners, especially US. I still lost communication with some members of my family, but I get news from others. They are safe, alhamdulillah. And now they left their home this is important, because Gaza is the limitation of land. People live together in towers or buildings, multi-stories buildings, and multi-stories building may contain 10 families. And because the families now are very afraid to lose all of the members of the families, they start to distribute themselves again with others, to relatives and friends. So you can find in the same number 100, 150 members in the same house, but not relatives, because people want to save themselves
Because if Israel hit a place, some members of the family would be safe. Okey. Okay. Ya. Baru-baru ni ada apa dekat social media banyak orang naikkan pasal macam yang cikgu cakap, tuan cakap dekat waktu tadi ada setengah NGO ambil charge pengurusan 30% dan benda tu sedikit sebanyak apa mungkin akan mempengaruhi persepsi penderma untuk menderma pada NGO. Jadi pandangan cikgu, pandangan tuan macam mana tu? Ya, ini dilaporkan, saya pun baca, banyak orang baca, jadi bergantung kepada masing-masing merasakan apakah ini wajar atau tidak. Ya. Kita berasa kalau macam saya itu kita cuba mengelakkan hal itu sebab kita nak bina keyakinan orang nak menyumbang. Kalau menjadi tanda tanya pasal apa ambil sekian banyak untuk pengurusan dan segala macam, itu akan merumitkan dan juga keyakinan orang kepada ini. Sebab orang mendapat rumusan bahawa bila berlaku benda ini orang ambil kesempatan. Ya, itu yang gambaran diberi. Lepas itu pihak yang terima pula dia ambil belanja yang lain yang bukan kepada mangsa. Jadi saya punya pandangan pertamanya ialah terpulang kepada pihak awam, orang ramai untuk sama ada dia nak salurkan ke satu pihak atau nak itu terpulang. Itu artinya kebebasan masing-masing. Tetapi kita pun memang ingin menyebutkan agar jangan mengambil kesempatan di atas situasi begini, dan itu akan memberi imej yang tidak baik kepada malah orang-orang Palestin juga akan bertanya ni pasal apa buat sampai macam itu kan. Jadi saya tidak mau menyebut pihak-pihak mana, tapi saya kira kita elakkan itu dan supaya orang akan yakin untuk kerja-kerja yang kita buat ni betul-betul jujur, ikhlas dan memang untuk mereka. Belanja-belanja yang lain tu kita usaha cara lain. Minggu lepas ada Parlimen Arau ada sebut benda ni dalam Parlimen. So dia minta yang NGO kalau sekarang ni 30% charge pengurusan boleh ambil, dikurangkan tu pada 95%, sekurang-kurangnya 95%. Jadi pandangan ya tentang berapa persen itu ya macam mana saya nak sebut, maksudnya mungkin ada rasional dia mengatakan masa dia membiaya banyak kan, dia staff dia ramai dan sebagainya, jadi mungkin persen tu dia cuba nak rasionalkan, tetapi tak berapa nak memberi gambaran yang baik. Ya. Kalau dikatakan badan sukarela, jadi mesti tunjukkan kita ni betul-betul sukarela lah. Tapi memang betul perbelanjaan macam logistik ni nak bayar sewa itu orang faham. Ya. Tapi kalau dia agak tinggi maka jadi tanda tanya. Jadi saya fikir masing-masing kepimpinan organisasi harus menentukan yang wajar supaya tidak menjadi persoalan di kalangan orang ramai lah. Kita harap begitu. Sebab Malaysia ni imejnya sangat tinggi di mata antarabangsa. Malaysia ni sangat baik, menyumbang banyak dan sebagainya. Jadi kita tak mahu tiba-tiba ada isu ni pula dibahaskan, jadi orang akan beri gambaran yang lain, dia tempiasannya kepada NGO yang lain yang tak buat macam itu. Itu yang kita tidak mahu. Itu dalam sesi awal tadi cikgu mencadangkan supaya semua masjid di Perak ni mengibarkan bendera Palestin dan juga setiap rumah umat Islam pun dikibarkan bendera Palestin. Mungkin boleh ya. Ini tanda simbolik ya. Bendera tanda simbolik kita ni. Kalau boleh kita paparkan bendera Malaysia, bendera Palestin, Malaysia. Itu nampak ya. Tapi ini tujuannya simbolik dan menunjukkan rasa kebersamaan kita dengan Palestin. Malaysia sudah konsisten, jadi rakyat harus tunjukkan juga. Jadi kalau di masjid sangat-sangat wajar lah, sebab ini ada kaitan dengan perjuangan mereka, perjuangan Al-Aqsa, perjuangan untuk perkara yang penting untuk umat Islam lah. Jadi kita harus zahirkan. Jadi saya memang menyatakan begitu. Bukan saja di Perak, saya menyatakan di seluruh negara. Ini saatnya kita menzahirkan kebersamaan Malaysia dengan Palestin dengan cara itu saja. Ini dalam kereta, di rumah, di sekolah, di surau, di masjid, di pejabat.
ini masanya untuk kita nak menunjukkan bahawa Palestin itu benar-benar di hati kita. Kita akan buat pertemuan dengan pihak-pihak influencers, pihak para seniman. Saya akan anjurkan satu himpunan seniman Palestin di hatiku. Saya tadi berbincang dengan Aflin Shauki. Kita akan panggil Datuk Siti Nurhaliza, kita akan supaya gambaran bahawa bendera Palestin itu akan dikibar di mana-mana dan dia tidak bermusim. Ya. Semangatnya kita nak benda ni berterusan. Macam selalu orang komplain lah. Malaysia ni dia bermusim. Bila cuaca ni, baru naik. Ini tak, kita nak nampak berterusan. Ya. Setakat ni dah berapa yang dikumpulkan sejak tabung dilancarkan minggu lepas? Kita sudah hampir 5 juta. Minggu lepas ada cakap sasaran untuk 1 bulan, sasaran 1 juta. Terus setakat ni sejak tabung dilancarkan di kompleks Baitul Rizwan itu dah berapa dah terkumpul? Sekitar 200,000. Ada sasaran baru ke ataupun menyasarkan? Ya. Tadi bila kita buat ini, kita nak sasar 2 juta. Saya sasarkan untuk Perak ni 2 juta. Selangor sekitar 10 juta. Jadi sasaran Perak ni saya rasa boleh dicapai kalau ada koordinasi yang baik, dan saya kira kalau ada semacam signal daripada atasan, daripada pejabat MB, daripada Majlis Agama merestukan kita ni, bagi MAPIM bukan untuk mengatakan bahawa salur kepada MAPIM main buat. Yang pentingnya diorang kumpul dan putuskan nak salur ke mana, terpulang. Yang pentingnya cepat, jangan lambat, jangan bertangguh-tangguh. Itu yang bagi kami perlu kita buat. Jadi untuk Perak saya sasarkan 2 juta. Yang kita dah kutip ni bukan 200,000 daripada banyak orang bagi sekarang ni online. Dan kita dah hantar 50,000 dah. Cikgu, tadi cikgu sebut tentang OIC, minta supaya kerajaan lebih segera menyatakan pendirian prinsip OIC. Adakah sarana itu disebabkan tak kala negara-negara Arab ketika ini berdiam diri? Adakah mungkin cikgu boleh ulang sikit dengan lebih lanjut tentang perlunya OIC ditubuhkan pada tahun 1969 kerana Masjid Al-Aqsa dibakar. Semangatnya ialah Al-Aqsa dan Palestin itu nampak sama. Tapi OIC ni sejak itu sampai sekarang nampak tidak bermaya untuk nak buat benda yang konkret. Ya. Jadi dengan itu bila saatnya jadi macam ini dah jadi sangat kritikal. Kalau OIC masih lagi tunjukkan ketidakmampuan, jadi ini satu yang sangat-sangat mengecewakan lah umat Islam ni. Apa isunya? Isunya kepimpinan OIC itu sendiri. Nampaknya tidak ada satu yang betul-betul kuat. Jadi saya kira bila Datuk Seri Anwar yang mempunyai sedikit kelebihan dari segi antarabangsa, saya mengatakan masa inilah Malaysia harus ke depan untuk ambil inisiatif, mengadakan pertemuan, adakan conference, lepas tu berunding dengan pihak mana yang patut, supaya akhirnya asakan itu akan dirasai oleh Israel, oleh Amerika. Jadi sebab itu saya rasa inilah masanya OIC digembling habis-habisan. Itu statement yang kita buat. Jadi mereka berjumpa di Istanbul semalam dan sebelumnya di Riyadh. Nampaknya ada kenyataan yang agak kuat. Tapi masih kita tunggu terjemahannya lah. Kalau setakat buat resolusi, lepas tu tak jadi apa-apa punya masalah. Jadi saya sendiri nak menyarankan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya dia bekerja keras ni sekarang ni. Cuba apa yang patut untuk saya mengatakan Malaysia harus ke depan. Dan saya rasa Malaysia mampu. Sebab NGO di Malaysia ni sangat aktif. Parti politik pun nampaknya dalam hal Palestin ni nampaknya boleh gabung. Boleh bersama. Jadi kita tak kira kepentingan politik, kita kira untuk membela Palestin. Cikgu, tadi cikgu cakap 50,000 telah dihantar ke Palestin kan? Dihantar melalui apa tu? Kita beli barang di sana. Kita order di sana secara. Beli barang Dan diedarkan. Jadi itu tu maksud saya tu dah sampai. Tapi duit tu kami nak bagi pada supplier tu. Jadi 50,000 tu dah ready. Ini kejap lagi saya akan bagi pada Syarif, ada lagi 30,000, jadi tak banyak. Supplier itu adalah penduduk di sana ke ataupun NGO daripada Malaysia? Macam mana? Macam mana? Yang orang yang mengaji supplier. supplier itu NGO dari Malaysia ke macam mana? Tidak, supplier di Gaza. Di Gaza. Jadi kita dah bagi tahu, okey. Ada videonya daripada Dr. Syarif.
Dia orang beli, bukan beli, mana dia orang pack itu, kita dah janji bahawa kita akan bagi duit. Jadi di sana dah edar. Dah edar. Jadi bagi saya maksudnya sampai dah. Tinggal kita tak bayar ke supplier lagi. Sebab dia beli kan supplier nak terima di Gaza tak ada channel pasal banking semua tutup apa semua. Jadi dia beritahu dia, okey tolong bayar di Kairah, kita bayar di Kairah. Pasal dia orang bisnesnya lama. Jadi dia dah bayangkan. Jadi begini-begini kita ada bank di sini-sini. Jadi sebab itu kita guna facility di luar. If you allow me, Yeah. excuse me, Chigu, through your media, I would like to thank the Malaysian government and also His Excellency Dato Seri Anwar Ibrahim for his strong stand for the Palestinian cause, especially against the Israeli massacres and genocide in Gaza. And also we as Palestinians appreciate the big donation that Dato Seri Anwar Ibrahim announced. He will pledge for the restoration and for reconstruction and for helping people in Gaza who are suffering. And also we extend thanks and many thanks to all NGOs and Surau and activists here all over Malaysia for their strong and respected stand for the Palestinian issue during this war. This is not strange from our brothers and sisters here in Malaysia. So on behalf of all the Palestinian people and on behalf of those who are besieged and under the Israeli attack, I hope you deliver my thanks and our people appreciation for your efforts, and we hope to continue struggling with us to get rid of the Israeli occupation and to restore our land. Jazakumullah khair. Okey. Cikgu, mengenai tadi, selain daripada isu pasal NGO tadi, ada yang dibangkitkan di media sosial, antaranya mengenai jualan-jualan setengah pihak. So kiranya bila beli sebahagian barangan, peratusan daripada pembelian tu akan disalurkan pada umat Islam Palestin. Jadi ada orang setengah beranggapan yang benda tu dikatakan yang ambil kesempatan atas penderitaan orang lain. Jadi komen di pihak MAPIM. Yalah, saya tidak berapa selesa juga kan. Maksudnya orang nak melakukan barang dia. Dia kata ada sebahagian ni untuk Palestin. Tapi saya juga tidak harus mempersalahkan, ya. Tapi seharusnya jangan dilihat sebagai mengambil kesempatan lah. Kalau benar-benar dia nak bantu tu, janganlah dengan cara begitu mengambil kesempatan melakukan barangnya kerana dia sebut sebahagian masuk. Tapi seperti yang saya sebut tadi, juga tidak pula kita nak kata melarangkan begitu. Kalau benar dia rasa dia tak mampu nak sumbang, dia cuma ada barang ni, saya tak ada cara nak orang beli, saya ambil bagian tu, saya akan masuk. Jadi satu usaha yang baik jugalah. Cuma bayangan orang bahawa kamu ambil kesempatan dan nak lakukan barang kamu. Jadi pihak yang berkenaan dia harus beritahu, menjelaskan bahawa memang saya nak bantu dengan cara itu dan saya transparent. Saya benar-benar telus. Kalau you boleh telus betul, saya kira tidak menjadi persoalan lah. Kalau betul dia nak buat begitu kan. Macam orang buat bendera. Dia kata saya cetak, dia kata kos saya begini. Dan saya tolak begini, jadi cover saya punya kos, lepas tu selebih ni saya nak bagi dekat Palestin. Jadi bagi saya bolehlah, ya. Cuma kalau ada orang betul-betul ambil kesempatan itu tak wajar lah. Betul-betul kerana dia nak berniaga dengan cara begitu. Dan ini akan memberi image dan message yang tidak baik. Betul hati masing-masing. Okey. Okay, baik. Ini